Hai, Assalamualaikum semua. Untuk kelas matematik tahun 3 hari ini bersama lagi dengan Cikgu Mazidah. Okey, hari ini kita akan cuba selesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan, perpuluhan dan peratus. Okey, soalan penyelesaian masalah ni biasanya dibagi murid-murid ayat yang panjang dan dalam ayat tersebut ada kata kunci ataupun keyword dan kita kena kesan kata kunci tersebut untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, jadi kita akan buat step demi step supaya kita akan dapat jalan kerja dan menyelesaikan soalan penyelesaian masalah ni dengan betul. Okey, kita tengok contoh pertama. Okey, kita baca ayat yang diberi. Kakak Danny sedang membuat sos spaghetti. Dia mencampurkan 1/4 kilogram cendawan dan 1/2 kilogram daging pisang. Berapakah jisim dua bahan yang dicampurkan itu? Okey, sekarang ni yang macam cikgu cakap, kita memang kena baca ayat ni supaya kita dapat kesan kata kuncinya dan kita faham kehendak soalan apakah operasi yang kita akan gunakan. Okay, jadi sebab itulah kita kena susun dia elok-elok. Kita kena pasti clue dan kata kunci dalam penyelesaian masalah tadi. Okey, sekarang ni kita tengok kat sini. Berapakah jisim dua bahan yang dicampurkan itu? Maksudnya dua-dua bahan ni berapa jumlah jisimnya? Okey, kita tengok diberi. Apa pernyataan yang boleh kita kesan sebagai kata kunci? Okey, dia dah bagi kita 1/4 kilogram cendawan. Okey dah. Kemudian kita ada 1/2 kilogram daging kisar. Okey, kemudian apa yang dicari? Dicari dekat bahagian soalan lah. Okey, dia nakkan jisim dua bahan yang dicampurkan. Okay, berapa berat dua bahan yang dicampurkan ini? Jadi kita kena guna operasi apa murid-murid? Operasi tambah. Sebab kita nak dapatkan berat kedua-dua bahan yang dicampurkan ni. Okay, jadi caranya macam mana? 1/4 kilogram kita tambahkan dengan 1/2 kilogram. Jadi kita selesaikanlah. Kat sini boleh tak kita selesaikan kalau penyebutnya lain? Okay, nombor penyebutnya lain. Tak boleh. Kita tak boleh tambahkan satu tambah satu terus. Kita kena buat apa? Samakan penyebut. Okay, nak samakan penyebut, kita kena kenal pasti dulu penyebut mana yang kita kena samakan. Okay, jadi dalam sini tengok ni penyebut ni kecil kan. Jadi ini yang kita kena besarkan supaya menjadi 4. Okay, 2 darab berapa dapat jadi 4? Dalam sifir 2 ada tak jawapannya 4? Ada. Okay, jadi 2 kena darab dengan 2. Macam cikgu selalu tekankan, kalau penyebut darab dengan 2, pengangka di atas kenalah darab dengan 2 juga. Okay, kita dah tulis elok-elok macam ni, kemudian barulah kita tulis balik dengan jawapan yang betul. 1/4 kilogram tambah 1 darab 2 berapa? 1 darab 2, 2. 2 darab 2 berapa? 2 darab 2, 4. Jadi 2/4 kilogram. Okey, sekarang ni baru kita boleh tambahkan sebab penyebutnya dah sama. Okey, jadi 1 tambah 2 ialah 3. Okey, kemudian kita bawa penyebutnya per 4. Jadi jawapannya kita akan dapat 3/4 kilogram. Okey, boleh? Yang ni dia kita kena selesaikan satu demi satu dulu. Dia tak bagi kita nombor, dia tak bagi kita terus operasi, kita kena selesaikan satu-satu. Okey, soalan seterusnya. Ellie membuat alas meja. Dia ada 2/5 meter kain sahaja. Dia memerlukan 9/10 meter kain. Berapakah panjang kain yang perlu dibelinya? Okey, dia nak buat alas meja. Alas meja tu 9/10 meter kain. Tapi yang ada pada Ellie hanya 2/5 meter sahaja. Jadi berapakah
panjang kain yang perlu Ellie beli lagi supaya dapat menjadikan alas meja yang panjangnya 9/10 meter. Sebab dia ada 25 je, berapa lagi dia nak beli? Dia tak boleh bazir, nak beli banyak-banyak. Okey. Jadi kita tengok dulu dia punya kata kunci. Diberi apa maklumat yang diberi pada kita? 2/5 meter kain. Okey, kemudian 9/10 meter kain diperlukan lagi. Okey. Sekarang ni itu yang kita nak cari apa? Panjang kain yang perlu dibeli. Maksudnya baki baki daripada ni itu ialah panjang kain yang perlu dibeli. Ingat tak kalau cikgu kata pasal baki, kata kuncinya baki. Baki operasi apa? Baki ialah operasi tolak. Okey, jadi kita dah kenal pasti operasi. Okey, caranya apa? 9/10 kita tolakkan dengan 2/5 meter. Okey, boleh tak kita nak tolakkan suka-suka je? Tak boleh sebab penyebutnya tak sama. Macam mana nak samakan penyebut? Nak samakan penyebut, kita kena tengok penyebut mana yang kecil. Okey, 10 ke 5 yang kecil? 5 yang kecil. Jadi 5 ni kita kena jadikan dia sebagai 10. Okey, 5 yang kita kena besarkan dia menjadi 10. Jadi 5 darab berapa dapat 10? 5 darab dengan 2 dapatlah 10. Nanti 5 darab 2 sini 10. Jadi bila penyebut darab dengan 2, pengangka pun darab dengan 2. Automatik ya. Okey, kemudian kita susunlah balik. 9/10 meter tolak 2 darab 2, 4. 5 darab 2, 10. 4/10 meter. Okey, sekarang penyebut dah sama. Barulah kita boleh tolak dengan senang hati. 9 tolak 4, jawapannya 5. 5 bawa penyebut per 10 meter. 5/10 meter. Kalau murid-murid perasan, boleh dikecilkan lagi. Okey, jadi kita nak gunakan sifir berapa? 5/10. Kita bahagikan dengan sifir 5. Jadi 5 bahagi 5 ialah 1. 10 bahagi 5 ialah 2. Jadi kita akan dapat pecahan termudahnya ialah 1/2 meter. Itu adalah jawapannya. Okey. Soalan ketiga, Hakim memancing 0.9 kilogram udang galah. Suresh memancing 0.55 kilogram udang galah. Berapakah beza jisim udang galah mereka? Okey, ada kata kunci di sini, beza. Okey, kalau beza operasi apa murid-murid? Operasi tolak. Okey, ada perkataan beza itu ialah operasi tolak. Okey, apa yang diberi kat sini? Maklumat diberi udang Hakim 0.9 kilogram. Lepas tu dibagi lagi maklumat udang Suresh 0.55 kilogram. Apa yang dicari? Okey, di sini tengok soalan dia. Dia cari beza jisim udang galah Hakim dan Suresh. Jadi caranya tadi kita dah kenal pasti. Operasinya operasi tolak. Jadi caranya kita tolakkanlah 0.9 tolak 0.55. Okey. Kita nak lebih terang, kita buat bentuk lazim. Okey, pastikan ingat ya. Sini dia punya tempat perpuluhannya ada 1. Tempat perpuluhan ada 2. Jadi makna kita pun kena jadikan dia sebagai 2. Kalau jadikan dia 2, kena letak sifar. Ya. Okey, ni untuk bentuk lazim lah. Okey, kemudian tolak dengan 0.55 kilogram. Okey, berapa? Sifar tolak 5 boleh tak? Tak boleh. Jadi kita kena pinjam kawan sebelah. Kawan nak pinjam. Jadi dia tinggal 8. Dia bagi sini 10. 10 tolak 5, 5. 8 tolak 5, 3. Okey, kemudian bawa titik perpuluhan. Sifar tolak sifar ialah sifar. Jadi jawapannya berapa? 0.35 kilogram. Okey, boleh? Cikgu tak nak sentuh lagi panjang-panjang macam mana kita nak tolakkan, nak pinjam dan sebagainya. Sebab yang penting sekarang ni cikgu rasa murid semua dah menguasai macam mana nak tolak dengan mengumpul semula. Sekarang ni kita fokus macam mana kita nak tolak perpuluhan. Okey. Soalan seterusnya. Okey, jawapannya. Soalan seterusnya, panjang seutas rantai tangan ialah 0.17 meter. Panjang
seutas rantai leher ialah 0.38 meter lebih daripada panjang seutas rantai tangan itu. Berapakah panjang seutas rantai leher itu? Okey, sekarang ni diberi maklumatnya panjang rantai tangan ialah 0.17 meter. Okey, apa lagi maklumat dia bagi? Panjang rantai leher kita tak tahu. Tapi dia ada cakap, dia bagi clue. Dia kata panjang rantai leher tu lebih 0.38 meter dari panjang rantai tangan. Lebih 0.38 meter daripada panjang rantai tangan ni. Okey, 0.38 meter ni bukan panjang rantai leher tau. 0.38 ni dia lebih 0.38 daripada panjang rantai tangan. Okay, jadi apa yang dicari? Dicari panjang rantai leher. Okay, apa caranya? Di sini kita kena tambahkan panjang rantai tangan ni dengan lebih tadi 0.38. Okay, jadi kita pun susunlah buat ayat matematik 0.17 meter tambah 0.38 meter. Kita buat bentuk lazim. Okay, susun elok-elok. Ingat, titik kumpulan mesti di atas selaju yang sama. Okay, nilai per 10 dan per 100 serta sah. Mestilah berada di tempat yang sama supaya senang kita nak tambahkan. Okay, 7 tambah 8 berapa? 7 tambah 8, 15. Okay, 15. Letak 1 di sini, 5 di sini. 1 tambah 1 ialah 2. 2 tambah 3 ialah 5. Titik perpuluhan kita bawa dan sifar pun kita bawa. Jadi jawapannya 0.55 meter. Okey, ini ialah panjang rantai leher. Okey. Bukan yang tadi tu. Bukan yang ni. Dah tambah barulah dapat panjang rantai leher. Okey. Itu saja penerangan cikgu untuk hari ini berkaitan dengan penyelesaian masalah. Okay, selepas ni kita akan selesaikan beberapa soalan lagi. Okay, kita akan jumpa selepas ini. Bye.